قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وبكم آمين. سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار. Maksudnya segala cita-cita terdahulu itu tidak boleh mengayakkan kota takdir. Di mana nas ini menggambarkan kepada kita, atau hikmah ini menggambarkan kepada kita tentang azam dan cita-cita manusia. Ada yang mempunyai cita-cita yang kuat, ada yang mempunyai cita-cita yang lemah. Ada yang menganggap cita-citanya itulah yang boleh mengubah segala-galanya apabila dia mempunyai kekuatan cita-cita yang luar biasa. Ini yang berlaku. Banyak kalimah-kalimah, ungkapan-ungkapan dan ucapan-ucapan yang menggambarkan cita-cita yang kuat, yang dipanggil sebagai himmatun aliyah, cita-cita yang tinggi, sehingga disebut himmatur rijal tuzalzilul jibal. Himmah, cita-cita yang tinggi bagi lelaki itu, dia dapat menggoncangkan gunung ganang. Bahkan disebut bagaimana cita-cita ini sampai kepada boleh mengubah banyak perkara. Orang yang mempunyai cita-cita yang tinggi, maka dia merasakan cita-cita itu boleh menjadikan sesuatu luar biasa. Penjangga Arab menyebut in kunta za ra'yin fakun za azimatin fa inna fasadar ra'yi an tataraddada. Kalau kamu mempunyai pemikiran yang baik, sertakanlah dengan tekad dan azam yang kuat. Kerana rosaknya pemikiran itu apabila tidak stabil, tidak kukuh, ataupun selalu sangsi dan syak. Tak kejap, tak kukuh cita-cita dia. Ini bala, tuan-tuan. Dalam keadaan macam itu, pembinaan cita-cita yang kuat, garisan yang jelas, direction yang jelas, semangat yang utuh, kumpulan yang hebat, kelengkapan yang hebat, tidak semestinya berlaku. Inilah yang kita imani berkenaan dengan takdir ilahi. Kerana bila takdir itu dengan kun fayakun, dia buat apa yang dia nak, bukan apa yang manusia nak. Anta turid wallahu yurid, wallahu yaf'alu ma yurid, la anta turid. Kamu nak, Tuhan buat apa yang dia nak, bukan apa yang kamu nak. Jelas. Mungkin kita tengok seorang itu merancang cukup baik dalam apa-apa benda pun, banyak atau tidak, tiba-tiba tak menjadi. Ada. Bahkan itu banyak. Sementelahan lagi apabila mereka bergantung kepada cita-citanya sahaja. Bahkan kadang-kadang Allah tunjukkan cita-citanya dapat, tapi dirinya sendiri binasa. Firaun, orang tengok piramid, tengok saja rasa rebah dah. Firaun ni tengok piramid mereka, hebat. Tapi bagaimana kesudahan mereka? Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Tenggelam, mati, jatuh dia punya dinasti Farainah. Ini berlaku dalam sejarah, dan ini dicatatkan, dan ini perkara yang tidak pelik.
Kita tengok manusia yang lain, mereka mempunyai kekuatan yang kukuh. Kita tengok dalam peperangan, pasukan Rom kuat yang amat, jumlah tentera juta. Pasukan Parsi kuat yang amat, jumlah tenteranya juta. Tapi bila bertembung dengan tentera Islam, tuan-tuan ingat kalau perang ni bukan main bola. Main bola ni sebelah-sebelah. Perang ni selagi dia ada kuasa, selagi dia kaya, selagi dia banyak senjata, selagi dia banyak tentera, dia boleh masuk apa-apa. Dia tak ada daftar. Mau banyak ni, aku banyak ni, tak. Itu makna peperangan. Tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasiratan. Berapa banyak jumlah yang kecil dapat mengalahkan jumlah yang besar. Kam ni maknanya bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali. Itulah yang sebiasanya berlaku kepada tentera Islam. Tapi Allah sengaja di ujung ayat mengkaitkan atau mengikat dengan kalimah biiznillah. Tu je. Tengok kisah Talut lawan tentera Jalut. Jumlahnya kecil, senjatanya tak hebat, tapi dia menang. Tengok kisah Bani Israel yang dalam keadaan terkepung. Inna lamudrakun, kami telah terkepung belakang musuh Firaun dan bala tenteranya di hadapan laut. Maka Nabi Musa yang yakin berkata, inna ma'i rabbi sayahdin, aku sesungguhnya bersama Tuhanku, dia akan tunjuk jalan yang ajaib dan pelik. Kalau zaman Nabi amat banyak. Perang Badar kita berapa orang? Perang Uhud kita berapa orang? Perang Khandaq kita berapa orang? Tiga-tiga peperangan ni nisbahnya 1-3, 1-3, 1-3. Seorang orang Islam, 3 orang bukan Islam. 1-3, 1-3. Perang Badar kita 300 lebih, dia 1000. Perang Uhud kita 3000. Kita apa nama ni, jumlahnya dalam lingkungan yang tak sampailah, mungkin 1000. Lari 300, tentera mereka 3000 dah masa tu. Perang Uhud, perang Khandaq kita hampir 3000, dia kat 10,000 dah. Jadi benda macam ni tu biasa. Biasa, sebab itu disebut biiznillah. Oleh kerana itu dalam hidup ni usaha kena ada, yakin kena ada, tekad kena ada, hemah kena ada, semangat kena ada, cita-cita kena ada, pelaksanaan kena ada. Tapi kelulusan tu bukan hak kita. Kemenangan tu bukan hak kita. Kejayaan tu bukan hak kita. Bukan hak kita. Jadi kita kena minta dengan yang memberi kejayaan, memberi kemenangan, memberi semua segi. Sama juga dalam bidang sakit. Seorang tu sakit oleh kerana dia kaya, maka yang merawatnya 30 doktor pakar. 30, bukan 2 orang, 30 pakar antara yang top 3, top 10, top 5. Tapi kalau nak mati, siapa yang mati tak? Mati juga. Sebab itu hak Tuhan. Dan Allah kekalkan masalah asyafi al-hakiki. Apa makna asyafi? Penyembuh yang hakiki Allah.
Nabi sebut, azhibil ba'sa rabban nas ishfi wa anta syafi la shifa illa shifa'u shifa la yughadiru saqama. Tuhan manusia, sembuhlah yang ini. Engkaulah yang hakiki, yang penyembuh. Tidak ada yang sembuh kecuali engkau. Apa-apa jenis nyakit sekalipun kau. Seorang tu sakit buah pinggang, cerita benar. Oleh kerana dia sakit buah pinggang, tak tahan sangat, dan kemungkinan terpaksa kena dialisis dan apa ni main rosok. Dia perempuan lah. Dia buat iklan, siapa ada buah pinggang dia nak beli 200,000. Ni bukan cerita Melayu, cerita Arab saya baca. Nak beli 200,000. Datanglah seorang perempuan nak jual. Sampai ni dia pun terimalah duit tu. Terima tu, perempuan tu menangis. Dia kata, kenapa kau menangis? Sebenarnya saya amat-amat sayang sangat buah pinggang saya. Jadi saya ni janda, saya ada anak-anak yatim ramai, saya tak ada apa dah. Menangis. Jadi dia pun serba salah. Dia kata, tak apalah, kalau begitu kau ambillah duit, aku pakai bagi saja je. Kawan ni lagi menangis. Nangis. Kemudian pada hari kejadian, dia pun pergi kat doktor, cek buah pinggang dia sembuh. Nabi bersabda, dawu mardakum bisadaqah. Rawatlah orang sakit di kalangan kamu dengan cara bersedekah. Berlaku. Dan banyak lagi kisah-kisah yang lain. Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak sama juga berlaku. Jadi maknanya pemegang semuanya kita kena tak Allah. Yang meluluskan, kita baca, iza arada syai'an an yakula lahu kun fayaku. Bila Allah menghendaki syai'an, apa makna syai'an? Sesuatu. Apa makna sesuatu? Sesuatu tu dengan maksud nakirah tufidul umum. Apa makna nakirah tufidul umum? Maknanya serba sekali. Macam kita, aku nak perkena orang ni, kau tak boleh gini, setakat tu je. Tuhan ni hak kecil, hak ni, hak ni, hak ni, hak ni, semua kali. Artinya dalam perjalanan kehidupan kita diresamkan berdasarkan takdir ilahi. Tak ada seorang pun buat keluar daripada kehendak dan takdir ilahi Tuhan. Tak ada, tuan-tuan. Sebab itu bila kita tengok sesuatu ni, kita kena tengok dengan hikmah. Bila kita tengok dengan hikmah, hati kita tenang. Bila kita tengok dengan hikmah, kita berserah pada Tuhan. Bila kita tengok dengan hikmah, kita nampak di sebalik apa yang berlaku sekalipun buruk, sebenarnya banyak mendewasakan, mematangkan dan memakrifahkan kita kepada Tuhan. Dan ini berlaku, tuan-tuan. Tengok, ada orang kita temu tak baik, perangai tak berubah, tiba-tiba mak dia mati. Kaki rajin mari masjid, Masya Allah. Ada orang laki bini tak baik, perangai teruk laki, teruk bini, teruk. Bergaduh sakang laki bini, akhirnya cerah. Tak baik lah. Tapi selepas beberapa ketika kita tengok laki kaki pergi masjid, bini pun kaki pergi masjid. Mari insaf. Banyak ada tak berlaku macam tu? Ada. Hikmah. Hikmah ni kadang-kadang pelik. Berapa ramai saya temu sahabat-sahabat kita, saya respect, saya kata dia jauh lebih baik pada hamba.
Dia jahat pada kita dulu. Nega dadah, nega tu lah bukan sikit-sikit, 4 kilo kan je. Macam-macam. Tapi akhirnya sembahyang, taat pada Allah, ibadat. Ada baru ni cerita, ada seorang tu, dia duduk dalam tu, dia baca Quran kat 120 kali tamat. Khatam. Kita duduk atas muka bumi ni, umur kat 80 dah. 20 kali mujur kadang-kadang. Sungguh. Bukan masalah kerana kita tak boleh baca, tapi bukan agenda hidup kita. Kita banyak lagi nak buat kerja. Bolehlah. Tengok. Jadi selama mana kesungguhan yang kita ada, kita nak buat apa-apa pun, kita bersungguh, kita apa semua sekali ni, dia tidak akan mencarikan kota takdir ilahi. Macam mana cara nak carikan? Caranya satu je. Yang memegang segala-galanya Allah. Jadi minta dengan Allah lah. Sebab itu Nabi SAW bersabda, la yuraddul qada illa bid-du'a. Tidak ditolak takdir Tuhan ni kecuali dengan doa.